Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Welcome back to Bebel Story. Bagi korang yang baru jumpa channel ni, boleh tekan butang subscribe. Dan yang dah lama bersama dengan Bebel Story, terima kasih banyak-banyak sebab korang masih lagi setia bersama dengan aku. Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga share video ni kepada orang ramai. Sebabnya kali ni kita ada satu lagi topik yang sangat-sangat menarik untuk kita bincangkan. Kali ni guys, kita nak bincangkan tentang seorang figura yang menjadi tumpuan dunia pada saat ni. Sebabnya tindakan dia yang dikatakan cuba mencetuskan Perang Dunia Ketiga. Siapa lagi? Tak lain dan tak bukan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Hurrah! So guys, let's bebel the story. Vladimir Putin, seorang presiden Rusia yang sangat disegani dan ditakuti oleh negara-negara besar dekat dalam dunia ni guys. Dia dah jadi presiden dekat Rusia start dari tahun 1999 dan dia mengubah corak pemerintahan Rusia kepada authoritarian dan juga militaristic society. Maksud dia cuba memegang kuasa secara penuh dan memberikan perhatian khusus dalam bidang ketenteraan. Sepanjang dia menjadi presiden, dia pernah menyerang dua negara jiran dan dia juga memperkuatkan hubungan Rusia dengan negara jiran dia iaitu Syria dan juga Iran. Dan inilah yang menjadi ketakutan yang sangat-sangat besar kepada negara-negara blok barat. So persoalan dia sekarang ni, macam mana Putin build up dia punya pengaruh, sama ada dekat dalam negara dia sendiri ataupun dekat luar negara. So untuk faham pasal benda ni, kita kena balik ke zaman selepas kejatuhan Soviet Union pada tahun 1991. Pada saat Soviet Union runtuh, Putin dia berkhidmat sebagai pengintip KGB dekat Timur Jerman. So maksudnya dia nampak dengan mata kepala dia sendiri macam mana Soviet Union ni runtuh. Bila Soviet Union runtuh, secara tak langsung wujud 15 buah negara baru independen yang asalnya negara-negara ni duduk di bawah pengaruh Soviet Union. Dan salah satu negara tersebut adalah Republik Rusia. Dekat mata Putin sekarang ni, bila Soviet jatuh, Rusia baru saja hilang 2 juta batu persegi wilayah dia. Dan ini adalah bencana geopolitik yang sangat-sangat teruk untuk Rusia, bak kata Putin. Disebabkan benda ni berlaku guys, Rusia terpaksa untuk jual puluhan ribu syarikat awam yang asalnya dimiliki oleh rejim komunis. Kebanyakan orang-orang yang beli bisnes ni adalah daripada golongan oligarki Rusia. Keadaan bertambah teruk bila presiden pertama Rusia, Boris Yeltsin, nampak dia ni macam condong, macam nak pergi ke arah negara-negara barat. Dan dia ni juga dilabel sebagai pemerintah yang sangat-sangat memalukan oleh rakyat Rusia sendiri. Sebabnya dia ni kaki minum, lepas tu ada banyak gila skandal-skandal rasuah dan sebagainya. Pada tahun 1991, Vladimir Putin dia tinggalkan KGB dan kemudian dia masuk ke kancah politik dan kemudian dia dilantik menjadi timbalan Datuk Bandar Saint Petersburg. Bijaknya Putin dalam build up dia punya pengaruh, dengan kedudukan yang dia ada, dia bagi layanan yang special dekat golongan-golongan oligarki ni tadi. Dan secara tak langsung, golongan oligarki ni suka dengan Putin dan angkat dia ke tahap yang lebih tinggi. Putin buat macam ni bukan sebab dia nak sokong sangat pun dengan golongan oligarki ni, tapi dia buat macam ni sebab dia tahu yang golongan oligarki lah yang mampu bantu dia ke tahap yang lebih tinggi dalam pemerintahan Rusia. Golongan oligarki ni macam aku cakap tadi, dia own the most of public business yang ada dekat Rusia selepas kejatuhan Soviet Union. Dan diorang juga secara tak langsung kontrol politik yang ada dekat dalam Rusia. Pada tahun 1999, Boris Yeltsin dia lantik Putin untuk jadi Perdana Menteri. Tapi sebelum tu, Putin dilantik menjadi pengarah Federal Security Service Rusia pada tahun 1996 dan dia juga dilantik menjadi Setiausaha Majlis Keselamatan Rusia pada masa tu. Sekarang ni guys, kuasa yang ada pada tangan Putin dalam pemerintahan negara dia semakin kuat. Tapi ada satu problem, which is dia tak popular di kalangan rakyat Rusia. So apa yang dia kena buat? Dia kena dapatkan trust dari rakyat Rusia untuk memastikan dia dipilih menjadi presiden pada next election. Vladimir Putin secara langsung dia terlibat dalam pengurusan ketenteraan dalam Perang Chechen pada tahun
tahun 1999. Dan dekat sinilah Putin dapat highlight daripada rakyat Rusia sendiri. Pada tahun 2000, Boris Yeltsin tiba-tiba resign dari jawatan dia sebagai presiden sebab dia disyaki ambil rasuah. Dan dalam masa yang sama, perlembagaan Rusia bersetuju untuk lantik Putin yang pada asalnya Perdana Menteri tadi ni jadi acting presiden. So dengan kuasa yang ada sekarang ni dekat tangan Putin, dia mengarahkan Boris Yeltsin dan the whole family dia untuk dikeluarkan daripada tuduhan rasuah. Dalam tahun yang sama juga, pilihan raya presiden diadakan dan Vladimir Putin berjaya memenangi pilihan raya tersebut walaupun dia menang tipis je dengan pesaing dia, guys. Antara faktor kemenangan Putin adalah pelibatan dia dalam urus takbir operasi ketenteraan perang Chechen. So daripada benda ni lah Putin dapat pengaruh di kalangan rakyat Rusia yang akhirnya bawa dia ke puncak kekuasaan. Dan dekat sinilah Putin bentuk Rusia mengikut acuan yang dia nak, guys. Bila Putin naik jadi presiden Rusia, benda yang dia fokus adalah ekonomi. Dia nak naikkan ekonomi Rusia balik dengan cara dia banyak buat tawaran dengan jutawan-jutawan ataupun golongan oligarki ni tadi, guys. Dia cakap kalau kau nak kekal kaya dekat negara ni, boleh, tak ada masalah, tapi kau kena bagi sokongan yang padu pada kerajaan aku. Secara tak langsung, ekonomi Rusia meningkat secara mendadak dan rakyat Rusia sendiri mengakui benda ni, which is diorang ni senang duduk di bawah pemerintahan Putin. Bila benda ni berlaku dekat Rusia, secara mudah Putin dapat kepercayaan daripada rakyat Rusia sendiri dan menang pilihan raya presiden sekali lagi dengan margin yang lebih besar. Pada penggal kedua dia jadi presiden, dia fokus pula pada sektor kesihatan, pertanian, perumahan. Lepas tu banyak lagi lah dia fokus. Atas sebab apa? Dia nak bantu rakyat Rusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Tapi guys, pada Ogos 2008, Rusia menerima kecaman daripada dunia bila Rusia secara sengaja invade Georgia, which is salah satu bekas kawasan jajahan Soviet Union. Masa Rusia invade Georgia ni guys, Putin dia bukan presiden tau. Sebabnya dalam perlembagaan Rusia, seseorang individu dia tak boleh jadi presiden dalam 3 penggal berturut-turut. So sekarang ni dekat mana Putin, guys? Dia jadi Perdana Menteri Rusia pada masa tu dan dia angkat timbalan dia untuk jadi presiden. So kecaman dunia sekarang ni bukanlah dihalakan kepada Putin secara directly, tapi dihalakan kepada Medvedev, which is presiden Rusia pada masa tu. Korang tengok bijak tak bijak Putin boleh susun dia punya strategi politik, guys. Dalam masa yang sama juga, Putin dia hentam Medvedev ni sebab Medvedev ni dia tak berapa function dekat dalam Majlis Keselamatan PBB. So nampak macam Rusia ni lemah gila dekat PBB. Automatically populariti Putin naik dan Medvedev minta Putin untuk masuk bertanding jadi presiden semula pada tahun 2012 dan sekali lagi Putin menang, guys. Dan yang menariknya dekat sini, Putin lantik Medvedev, bekas presiden Rusia tadi itu, sebagai Perdana Menteri. Dia tukar-tukar jawatan macam tu je, guys. Pada penggal ketiga Putin jadi presiden Rusia, pada masa ni lah dia menumpukan perhatian pada isu domestik dan luar Rusia. Dan dekat sinilah hubungan antara Rusia dengan Amerika jadi sangat-sangat tegang. Pada asalnya guys, memang hubungan antara Amerika dengan Rusia ni dia tak baik. Ingat apa yang berlaku dekat dalam Perang Dingin. Rusia dan Amerika ni dua negara yang besar mempunyai ideologi yang berbeza. Rusia dengan ideologi komunis dia dan juga Amerika pula dia dengan kapitalis dia. Tapi lepas Soviet jatuh, hubungan antara kedua-dua negara ni sedikit membaik. Dia tak baik sangat lah, tapi macam dia baik tapi dekat belakang ada pisau lah tengah pegang. Macam tu. Walaupun Vladimir Putin ni jadi presiden Rusia, tetap juga hubungan antara Amerika dengan Rusia ni dia okey lah, okey. Tapi guys, kau deal dengan Amerika kot, and Putin tetap skeptical dengan Amerika yang sangat gilakan kuasa. Dan pada masa tu Amerika ni dia duk rancak lah memperluaskan kuasa ketenteraan dia menggunakan NATO. Putin memang fed up gila lah dengan benda-benda macam ni. Dan sebab tu pada penggal ketiga dia jadi presiden, dia menumpukan perhatian pada isu domestik semata-mata untuk tekan penguasaan pengaruh wilayah Amerika. Ada beberapa polisi domestik Rusia yang Putin ubah dan benda ni menimbulkan ketegangan antara Rusia dan juga Amerika. Antaranya pada tahun 2012, Putin meluluskan undang-undang melarang rakyat Amerika untuk ambil anak-anak Rusia sebagai anak angkat. Pasal benda ni pun diorang boleh bergaduh tau. Yang lebih memburukkan hubungan antara kedua-dua negara ni bila Vladimir Putin dia bagi pelindungan suaka pada Edward Snowden. Edward Snowden ni siapa? Edward Snowden ni adalah seorang bekas computer intelligence consultant yang bekerja dengan CIA. Edward Snowden ni dia bongkar
membongkarkan rahsia-rahsia besar dalam CIA dekat WikiLeaks dan lepas tu dia lari daripada Amerika. Bila Edward Snowden ni bocorkan maklumat rahsia dekat CIA, so secara tak langsung dia ni sangat-sangat dikehendaki oleh Amerika. So sekarang ni siapa yang lindungi Edward Snowden ni? Vladimir Putin guys. And of course rahsia besar CIA dan juga Amerika bocor dekat Rusia sebab Edward Snowden ni tahu something pasal CIA dan juga Amerika. Presiden Obama yang pada masa tu presiden kepada Amerika Syarikat balas tindakan Vladimir Putin dengan cara dia batalkan pertemuan dengan Vladimir Putin. Dalam timeline yang sama juga, Rusia bantu Bashar al-Assad untuk memerangi perang saudara yang ada dekat Syria dan juga dia kerahkan tentera-tentera cyber dia untuk hack pelbagai sistem yang akhirnya menimbulkan kekacauan dekat negara-negara barat, termasuk dia hijack kempen Presiden Hillary Clinton pada tahun 2016. So semua tindakan Putin ni memberi impak yang sangat-sangat besar pada kesatuan Eropah, terutamanya Amerika. Dan pada masa ni Amerika dia sangat-sangat goyang dengan Putin ni guys. So guys, macam itulah sedikit sebanyaklah cerita pasal macam mana Vladimir Putin ni boleh naik jadi Presiden Rusia. Korang bayangkan, daripada seorang perisik ke meja presiden, gempak kan? Sangat-sangat mengagumkan sebenarnya apa yang dilakukan Putin dalam kekalkan karier politik dia dekat dalam Rusia. Dan of course and definitely kita tak boleh nak tolak yang Vladimir Putin adalah seorang pemimpin yang sangat-sangat bijak. That's why dia ditakuti oleh negara-negara barat dan digeruni oleh Amerika. So sekarang ni, what's next? Apa yang akan dilakukan oleh Putin dalam usaha dia secure Rusia punya position daripada ancaman NATO? Cuma dia, orang kanan dia dan Allah Subhanahu Taala je tahu guys. Kita ni cuma boleh berharap lah yang krisis antara Ukraine dengan Rusia ni tak ada orang yang akan masuk campur. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tak adalah melerit sampai ke perang dunia ketiga. Banyak lagi ni benda nak buat ni. Takkanlah nak perang pula time-time macam ni kan guys. Kita jumpa lagi at the next video dengan topik-topik yang lebih menarik. Aku Ismi. Assalamualaikum. Ciao.